Okey, untuk yang seterusnya, bagi tajuk termokimia tingkatan 5 ya. Jadi seterusnya kita akan melihat kepada haba yang kedua dalam tajuk ini, iaitu haba penyesaran. Haba penyesaran ini berkait dengan tindak balas penyesaran logam semasa kita belajar semasa di tingkatan 4 ya, kalau kita masih ingat penyesaran logam. Okey, jadi cara pengiraannya adalah sama sebagaimana haba pemendakan. Jadi kalau pelajar sudah dapat konsep pengiraannya sudah faham, maka sebenarnya dia tidak ada masalah sebab pengiraannya hampir sama saja. Okey, kita boleh rujuk dalam modul kimia tingkatan 5 ya, master kimia tingkatan 5. Kita tengok kepada tajuk haba penyesaran. Okey, jadi apa yang kita sebut di sini dalam video ini adalah contoh yang ada dalam modul master kimia tingkatan 5 kita ya. Okey, boleh buka kepada tajuk haba penyesaran. Okey, contohnya di sini kita menggunakan larutan kupram 2 sulfat. Kita sukat, yang pertamanya kita sukat 25 cm3 larutan kupram 2 sulfat 0.2 mol per dm3. Ini contoh yang kita beri dalam modul master kimia kita ya. Okey, kita masukkan juga larutan ini sebagaimana sebelum ini dalam cawan plastik atau polistirena. Tujuannya apa? Tujuannya supaya cawan ini dia boleh mengurangkan haba terbebas ke persekitaran yang menyebabkan nanti keputusan kita akan dapat lebih tepat. Okey, kemudian kita ukur suhu awal larutan kupram 2 sulfat dengan menggunakan termometer. Maka suhu awal di sini ya adalah 30 darjah Celsius. Okey, untuk haba penyesaran kita tidak ada 2 larutan, kita hanya ada 1 larutan sahaja. Ya. Kemudian kita tambahkan ke dalam larutan kupram 2 sulfat ini dengan serbuk zinc, 2 gram serbuk zinc, dan kita kacau. Ya. Jadi bila kita kacau, kita perhatikan dan kita ambil suhu maksimum, suhu tertinggi. Ya, bukan suhu akhir, suhu tertinggi. Jadi suhu tertinggi yang kita capai di sini adalah 40 darjah Celsius. Okey, kemudian kita lihat sedikit berkenaan dengan definisi. Ya. Apakah maksud haba penyesaran? Haba penyesaran ialah haba yang terbebas apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Ini definisi yang tepat. Jadi pelajar jangan guna definisi lain sebab kadang-kadang tidak menepati kehendak ya soal peperiksaan itu nanti. Jadi ini yang terbaiknya, haba yang terbebas apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, jadi susunan logam ini kita boleh tengok dalam siri elektrokimia lah ya. Jadi kita dah belajar tentang 4. Jadi logam yang ke atas dalam siri elektrokimia akan sesarkan logam ini di bawah daripada larutan garamnya. Okey. Jadi kita tengok kepada persamaan. Ya, Zn tambah CuSO4, anak panah Cu tambah ZnSO4. Jadi di sini Cu kupram disesarkan daripada kupram 2 sulfat oleh logam zinc kerana zinc lebih elektropositif daripada kupram dalam siri elektrokimia ya. Okey, kemudian kita nak bentuk persamaan ion. Okey, untuk persamaan ion sebagaimana biasa kita hendaklah potong ya. Ion yang ada sebelah kanan, sebelah kiri, yang sebelah kiri pun ada, sebelah kanan pun ada yang sama bentuk. Sama bentuk itu maksudnya sama bentuk ionnya lah. Contoh kalau kita di sini tengok sebelah kanan kita ada zinc. Sebelah kiri kita ada zinc Zn, dan sebelah kanan kita ada juga Zn pada ZnSO4. Okey ya. Zn sebelah kiri ini ialah atom. Ya, jenis zarahnya atom. Tapi Zn pada ZnSO4 jenis zarahnya adalah ion. Jadi ini adalah dua benda yang berbeza. Maka Zn kita tak boleh potong. Begitu juga dengan Cu. Jadi apa yang kita boleh potong? Yang kita boleh potong ialah SO4. Jadi bila SO4 dipotong, kita akan dapat nanti Zn tambah Cu2+, kerana Cu itu bentuk ion. Kemudian kita dapat Zn ataupun terbalik pun tak apa ya, Cu tambah Zn2+ ataupun Zn2+ tambah Cu, tak ada masalah ya. Okey, ini persamaan ion penting. Persamaan ini terutama bila kita nak
nak lukis gambar rajah aras tenaga. Okey, kemudian kita nak kira haba penyesaran. Ya. Ini yang difokuskan dalam tajuk ini ialah pengiraan haba penyesaran ini. Jadi pengiraannya sama 3 langkah, 3 step sebagaimana haba pemendakan. Okey, yang pertama kita kira mol. N, ya, kita kira mol. Jadi di sini kita ada maklumat untuk larutan kuprom 2 sulfat. Jadi kita kiralah mol untuk CuSO4. Ya. Formulanya sama, MV per 1000. Kerana CuSO4 ni bentuknya bentuk larutan. M itu adalah kepekatannya 0.2. V itu isi padu larutan kuprom 2 sulfat 25 bahagi 1000. Kita akan dapat jawapannya 0.005. Okey. Dalam kes ini, ya, kita bukan nak mol CuSO4, ya. Kita nak mol logam yang disesarkan. Maka apakah logam yang disesarkan ini? Jawabnya, dalam kes kita ini, logam yang disesarkan ialah logam kuprom. Ya. Jadi, kita nak kepada mol kuprom. Tapi, kita tak ada maklumat untuk Cu, kuprom. Kita hanya ada maklumat untuk kuprom 2 sulfat. Jadi, kita kira mol CuSO4, 0.005. Jadi, bila kita tengok persamaan dia, kita tengok mol ratio, ya, nisbah molnya 1:1:1:1, bermakna mol Cu juga adalah 0.005. Jadi sama saja, tak ada masalah, ya. Cuma kena fahamkan pemahaman kita bukan nak mol CuSO4, ya, kita nak mol Cu. Tapi nilai molnya sama. Nilai mol sama. Jadi sama, tak ada masalah. Okey, yang kedua kita kira haba yang terbebas Q. Ya, Q sama juga formula, Q sama dengan MC theta. Ya, jadi MC theta, M di sini ialah isi padu. Maka kita hanya ada satu larutan, ya, kuprom sulfat. Mana isi padunya hanya 25. Kalau dalam pemendakan kita ada 2 bahan, 2 isi padu kita campur. Di sini kita hanya ada satu larutan, ya. Maka kita ambil 25, ya, dan jangan kita tambahkan dengan jisim zinc. Zinc itu kita abaikan jisimnya, ya. M di sini ialah untuk, ya, walaupun M itu jisim, tapi di sini merujuk kepada isi padu larutan, ya. C itu ialah nilai yang sama 4.2 dan theta itu perubahan suhu akhir 40 tolak suhu awal 30. Kita darab, kita akan dapat jawapan 1050 joule. Kemudian step yang ketiga, kita kira haba penyesaran delta H. Haba penyesaran delta H, ya. Delta H formula yang sama, delta H sama dengan Q per N. Q tadi ialah haba terbebas, N itu adalah bilangan mol. 1050 kita bagi 0.005. Dan jawapan kita nanti kita bahagikan dengan 1000 supaya tidaklah besar sangat. Dalam kita guna unit kilojoule, ya. Jadi kita akan dapat nanti 210. Dan ingatan sekali lagi, mesti ada tanda negatif. Kerana apa? Kerana dia adalah exothermic. Kenapa exo? Suhu meningkat, ya. Jadi negatif 210. Satu lagi mesti ada unit wajib dalam peperiksaan. Kalau kita tak ada unit, tak ada negatif, salah. So negatif 210 kilojoule per mol, ya. Itu unit dia. Okey. Kemudian kita tengok sikit gambar rajah aras tenaga. Ya. Jadi kita lukis satu paksi ke atas, tulis tenaga. Itu markah. Kemudian kita lukis 2 aras tenaga, 2 level. Yang penting bahan tindak balasnya atas, hasil tindak balasnya bawah. Okey, kita letakkan bahan tindak balas kita ambil copy paste semula daripada persamaan ion atau persamaan kimia. Boleh. Persamaan ion pun boleh, persamaan kimia pun boleh. Di sini saya ambil persamaan ion kita, ya. Zn tambah Cu2+. Kemudian hasil tindak balas kita ialah Zn2+ tambah Cu. Kemudian kita letakkan nilai haba penyesarannya. Delta H sama dengan negatif 210 kilojoule per mol. Maka dengan kita selesai melukis gambar rajah tenaga ini, maka itulah, ya, perkara yang kita bincang dalam
dalam tajuk haba penyesaran ini. InsyaAllah kita akan jumpa pula nanti dalam haba peneutralan.